الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله والقرابة والصحابة والتابعين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف سوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam, atas nikmat lapang masa yang Allah kurniakan kepada kita, atas nikmat sihat tubuh badan, atas nikmat bagi umur yang Allah kurniakan kepada kita, dapat kita sama-sama gunakan sebaik mungkin sebagai modal yang Allah beri kepada kita untuk kita datang mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, datang untuk solat fardu maghrib berjemaah di mana tempat dilaungkan azan, dan insya-Allah kita akan solat fardu isya secara berjemaah, iaitu sebaik-baik cara yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya kita hendak berjaya di dunia dan lebih-lebih lagi di akhirat, maka sebaik-baik ikutan ataupun sebaik-baik idola, contoh ikutan yang patut kita ikut, yang patut kita tiru, tidak lain dan tidak bukan adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Jika sekiranya kamu betul-betul cinta dan kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ikutlah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada dari segi percakapannya, perbuatannya ataupun tingkah lakunya, segala perintahnya. Hendaklah kamu ikut dia kerana dia adalah sebaik-baik contoh untuk kamu ikut. Bukannya mengikut orang-orang kafir ataupun orang-orang yang tidak beriman. Maka jika kamu sudah mengikut ataupun meniru ataupun mengikuti perintah seperti mana yang diperintahkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka layaklah kamu yuhibbukumullah, maka layaklah kamu untuk mendapat cinta Allah ataupun kasih Allah. Maka Allah akan pasti, nescaya pasti Allah akan mengampunkan, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah pasti akan mengampunkan segala dosa-dosa kamu. Wa qala al-musannif rahimahullah taala, telah berkata pengarang kitab Penawar Pagi Hati ini, yaitu Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili rahimahullah taala, wa nafa'allahu bi ulumihi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi manfaat akan beliau yang mengarang kitab ini, dan terlebih-lebih lagi memberi manfaat untuk kita yang belajar dan mentelaah dan mendalami akan ilmu yang ditulis oleh beliau. Manfaat fi darain, sama ada manfaat di dunia dan lebih-lebih lagi di akhirat. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Kita masih lagi membicarakan bab jantung ataupun hati ini pada muka surat. Kita sampai pada muka surat 58. Sikit lagi kita akan masuk bicara berkaitan dengan penyakit-penyakit hati. Jadi sebelum kita masuk kepada perkara ataupun penyakit-penyakit hati itu, maka kita ada 8 perkara yang tuan-tuan kena tulis. Ini dekat dalam kitab tak ada, saya ambil intipati
berkaitan jantung yang kita nak belajar. Tuan-tuan pergi mana-mana pun inilah 8 perkara sekurang-kurang. Tuan-tuan kena ingat, sebab kita bicara bab ilmu tasawuf ni berkaitan dengan qulub ataupun jantung yang ada dalam diri kita ni, terutamanya jantung yang batin yang kita nak bicara dalam ilmu tasawuf. Menjadi kewajipan bagi setiap mukallaf untuk bersihkan hati mereka daripada segala sifat-sifat mazmumah dan memasukkan dalam hati ataupun memasukkan dalam qalbu mereka itu, qalbi mereka itu akan sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat terpuji. Selagi mana ada sifat-sifat yang kotor, sifat-sifat yang mazmumah di dalam qalbu kita ni, selagi itu Allah tak akan masukkan dalam qalbu kita ni sifat-sifat yang terpuji. Sebab hati ataupun qalbu ni umpama satu bekas. Dia bukan 2 bekas, dia bukan 3 bekas. Selagi mana ada penyakit hati, selagi itu tak boleh masuk penyakit ataupun tak boleh masuk sifat-sifat terpuji. Maka kita perlu kita basuh, kita sucikan dengan perantaraan ilmu tasawuf. Maka sebab itu Syekh Abdul Qadir Al-Madili ni dia masukkan dalam kitab beliau 10. Dia datangkan dulu 10 selepas kita bicara berkaitan dengan jantung ni ataupun qulub. Dia datangkan dulu 10 perkara ataupun 10 sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat kecil, supaya kita kenal pasti penyakit. Dan kemudian kita bila dah kenal pasti penyakit, maka kita baru boleh kenal pasti ubat untuk dicuci penyakit. Barulah senang kita cuci, kita ubati penyakit itu, maka mudah untuk dimasukkan, maka mudah untuk dirawat qulub itu ataupun qalbi itu supaya masuk sifat-sifat yang terpuji. Apabila dah masuk sifat-sifat terpuji, maka barulah datang rahsia-rahsia kurniaan daripada Allah yang seni-seni, yang sir ataupun perkara-perkara sir yang Allah akan masukkan di dalam qalbu kita ini. Antaranya sifat redha, sifat tawakal, iman, bertambah-tambahnya iman, keyakinan, iktikad kepada Allah. Allah akan masukkan kemudian ma'rifah, tawakal dan sebagainya. Jadi maka sebab itu pengarang kita mendatangkan penyakit-penyakit supaya kita kenal pasti penyakit dan kenal pasti ubat. Kalau kita pergi hospital pun, doktor akan cek dulu untuk kenal pasti penyakit kita. Bila dah kenal pasti penyakit, baru dia tahu ubat apa nak bagi. Begitu juga dalam ilmu tasawuf, pencucian hati. Baik, ada 8 perkara ni tuan-tuan kena catat. Jadi 8 perkara yang berkait dengan qulub ataupun qalbi. Kita sebut sebagai, saya nak guna perkataan, saya tak mau guna perkataan hati itu. Sebab hati ni dalam tubuh badan kita letak belah kiri, belah kanan ni di bawah. Kalau jantung kita qulub, dalam bahasa Arab pun disebut qulub. Dan kebanyakan kita terjemah dalam qulub tu adalah hati, tapi terjemahan tu tak tepat. Kalau hati kibdun dalam bahasa Arab di belah kanan, belah bawah sikit. Kalau qalbi ataupun qulub ni belah kiri kita. Belah kiri kita betul-betul di bawah dada ataupun susu belah kiri. Di situlah tempat letak hati. Ataupun kita sebut kalau bahasa dulu disebut hati, terjemahan lebih tepat ataupun qulub itu adalah jantung itu. Jantung yang batin. Jantung ni 2 kan? Di antara dia 8 perkara dia tu. Hati yang kita duk faham selama ini apabila bicara bab tasawuf, fiqh dan ilmu tauhid dan juga ilmu-ilmu lain, sebenarnya bukanlah terjemahan yang tepat bagi qulub ataupun qalbi. Seperti mana yang disebut dalam Al-Quran ataupun hadis. Dalam Quran, dalam hadis, apabila sebut qulub ataupun qalbi ataupun qalbu, terjemahan dia adalah jantung, bukannya hati. Terjemahan yang tepat bagi qalbu ialah jantung. Qalbun dalam bahasa Arab, qaf lam ba, qalbun, bukan kaf. Kalau dengan kaf, kalau kita tukar qaf kepada kaf tu, dia jadi kalbun tu anjing. Qalbu ni ada huruf qaf, lam ba, jantung. Kalau kita sebut hati, kibdun, kaf badal, disebut sebagai hati. Kalau dalam bahasa Inggeris disebut liver kan? Hati. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan qalbun, akal, tempat kita berfikir tu, yang disebut akal tu, tempat kita berfikir tu, dan tempat simpan ilmu dan kefahaman bukanlah terletak pada otak seperti mana kita faham. Kita dah sebut otak, akal. Kita tunjuk kepala kita ni, otak.
Bukanlah di situ tempat akal, tapi sebenarnya terletak pada qalbu. Akal tu pun duduk di qalbu juga, di sini juga, di dalam batin jantung. Di situ juga tempat letak akal kita, tempat kita berfikir. Dalil dia dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 46, kita boleh rujuk. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha. Jelas Allah sebut. Adakah tidak kamu berjalan mengembara, pergi melancong mana-mana fil ardi, pada muka bumi itu, fatakuna lahum, dan supaya tujuannya kamu pergi itu bukan sekadar pergi berjalan-jalan kosong je, dan di samping itu kamu kena melihat akan kebesaran Allah di situ, bukan berjalan kosong. Adakah kamu pergi berjalan mengembara, melancong tu? Jadi antaranya fatakuna lahum, supaya kamu boleh ambil manfaat daripada mengembara kamu tu, berjalan melancong tu, qulubun yaqiluna biha, supaya kulut kamu itu ataupun hati-hati ataupun jantung-jantung kamu tu yang batin tu, dan boleh yaqiluna biha, boleh berfikir dengan dia. Jelas Allah sebut itu. Jadi akal kita sebenarnya bukan letak di otak, tapi akal kita terletak di qalbu juga. Qalbu ni ibarat macam bekas ataupun satu tempat. Yang kedua. Yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam kitab Ihya Ulumuddin, yang dikatakan qalbu itu makna yang sama, ataupun satu makna, ataupun benda yang sama dengan roh, akal dan nafsu. Bila kita sebut qalbu tu, sama juga, roh pun di situ, akal pun di situ, nafsu yang 7 pun di situ. Jadi semua benda-benda berkaitan dengan batin ni, perkakas batin ni, Allah letak di qalbu. Tujuh nafsu yang bermula daripada amarah, seburuk-buruk, sejahat-jahat nafsu amarah yang paling bawah sekali. Yang kedua tu lawamah ni, dia masih ada nafsu amarah, tapi sedikit, ada kesedaran sikit nak buat kebaikan, tapi masih dikawal oleh nafsu jahat. Lepas tu naik pada satu lagi, nafsu mulhimah. Nafsu mulhimah ni masih lagi, walaupun ada kesedaran lebih sikit daripada tingkat nafsu lawamah ni, tapi masih lagi dikawal oleh nafsu amarah. Jadi tiga-tiga nafsu yang paling bawah ni masih tak selamat. Ada kata kita masih bernafsu dengan nafsu yang jahat ni, yang tiga nafsu yang terbawah ni, ditakuti kita mati dalam keadaan su'ul khatimah, na'udzubillah. Sebab kita masih dikawal oleh nafsu dan syaitan di situ. Jadi bila-bila saja kita boleh iman, ataupun kita punya iman kita boleh tercabut daripada dada. Wal'iyyazubillah. Jadi sekurang-kurangnya kita kena naikkan setingkat mutmainnah yang keempat, tingkat yang keempat ni, daripada bawah. Nafsu yang tenang di situ, kalau kita nak masuk surga ataupun kita nak berlepas diri daripada nafsu jahat ni, sekurang-kurangnya di nafsu mutmainnah. Kemudian dengan latihan-latihan, dengan ilmu kita belajar di ilmu tasawuf, dan kita berlatih untuk menyucikan diri dengan dipandu oleh guru, dengan bantuan guru. Mudah-mudahan Allah mengangkat kita daripada mutmainnah naik kepada radiyah, daripada radiyah naik kepada mardiyah, dan paling tinggi sekali kamilah. Kita orang awam ni paling tinggi sekali mardiyah. Allah redha kepada kita dan kita redha. Kita dah terlebih dahulu redha kepada Allah, dengan seredha-redha maka Allah akan redha kepada kita. Tapi nafsu kamilah yang paling atas itu adalah nafsu Nabi-Nabi dan para Rasul lah. Sekurang-kurang kita duduk di nafsu mardiyah yang paling tinggi. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat, qalbu atau jantung ini ada dua, iaitu jantung yang zahir dan jantung yang batin. Jantung yang zahir itu kita sebut qalbun jasmani, ataupun qalbu jasmani, ataupun jantung yang zahir itulah yang berdegup. Jantung yang berdegup ni bermula Allah masukkan roh di situ, bermula daripada Allah masukkan roh tu sehinggalah sekarang masih berdegup, tak pernah berhenti. Kata Ali Said, satu hari dia berdegup berapa puluh ribu kali, tak pernah berhenti, sehinggalah waktu yang Allah tetapkan untuk dia berhenti, maka dia akan berhenti. Seperti mana Nabi sebut, apabila telinga kita berdesing, kalau telinga kiri berdesing, Nabi kata sesungguhnya apa, kita disebut-sebut di mala'il a'la, kita disebut, nama kita tu disebut di tempat yang tinggi.
Ada yang kata malaikat menyebut kita dengan percakapan yang baik lah, sebut tentang kebaikan kita, sebut nama kita. Ada yang kata Nabi sebut nama kita. Disebabkan amal kita yang soleh hampir tingkat kita darjat kepada Allah, maka Nabi menyebut-nyebut nama kita, maka telinga kiri kita akan bersih. Sebab tu bila telinga kiri kita bersih, maka kita kena selawat, sunat kita selawat di situ 3 kali, mohon rahmat Allah. Dan kita sebut, ya Allah, perdengarkan kepada aku berita yang menggembirakan di dunia maupun di akhirat. Sebut untuk benda-benda baik. Tapi kalau anda kata telinga kanan yang berdesing, kata para ulama, nama-nama kita ni ada ditulis tuan-tuan di pokok Sidratul Muntaha ataupun pokok Muntaha di langit yang ke-7. Sidratul Muntaha ni maksudnya pokok tu tempat penanda. Maksudnya orang ataupun malaikat yang di bawah dia akan sampai di situ je, dia tak boleh lepas pada situ. Malaikat yang di atas hanya sampai ke situ je, dipanggil macam stesen je lah. Jadi itu penanda. Tapi masa Nabi SAW Mi'raj, Nabi melepasi daripada Sidratul Muntaha sehingga sampai ke Qudusiyah, hingga sampai ke Hadrat Allah, bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di Sidratul Muntaha tu, pokok Muntaha tu, di daun-daun pokok Muntaha tu ada tertulis nama kita tu. Di setiap daun tu ada nama kita. Bila kita dilahirkan, segala berkaitan dengan kehidupan kita, bila dan sampailah kita meninggal dunia, di situ ditulis. Kalau sampai waktunya, malaikat Israel sendiri pun tak tahu bila kita mati, melainkan dengan jatuhnya daun, gugurnya daun. Apabila daun tu gugur, maka tahulah malaikat Israel siapa yang dia nak ambil nyawa, siapa dan di mana, pada dan waktu mana. Jadi ketika daun tu jatuh, dia akan bergeser dengan daun-daun lain. Seandainya daun tu jatuh dalam keadaan bergeser dengan daun nama kita, maka telinga kanan kita akan bersih. Jadi maksudnya waktu kita boleh sampai, tapi kemungkinan hampir, sebab dekat sangat dengan daun tu. Mungkin daripada atas tinggi jatuh kepada kita, ataupun dekat dengan daun tu, dengan daunnya orang yang orang nak ambil nyawa tu, kemungkinan dekat. Jadi Allah jadikan itu semua untuk peringatan bagi kita, untuk ingat, bersedia untuk mati. Kita bila-bila masa saja Allah boleh tahu cabut nyawa tu. Baik, yang keempat tadi, qalbu ada 2, qalbu jasmaniyun, dan yang keduanya qalbu ruhaniyun. Qalbu jasmani itu jantung yang zahir, qalbun ruhani itu qalbu ataupun jantung yang batin. Jadi kedua-dua qalbu ini sama ada jantung zahir ataupun jantung yang batin. Kedua-dua ini adalah anggota yang paling utama ataupun enjin yang paling utama yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan pada tiap-tiap manusia. Sama ada jantung tu yang zahir itu pun penting, begitu juga jantung yang batin itu pun anggota yang utama juga dalam tubuh badan manusia. Ada kata rosak ataupun ada masalah pada jantung yang zahir itu, bermakna anggota yang lain tubuh badan kita pun akan rasa efek ataupun kesan daripada dia, akan jadi penyakit juga. Begitu juga qalbu ataupun jantung yang batin ni, kalau bermasalah, kotor dan sebagainya, berpenyakit, maka dia akan menyebabkan terjejasnya, boleh menyebabkan kesan kepada amal kita, pahala kita, boleh menyebabkan terhalangnya kita untuk masuk syurga, boleh menyebabkan terhalangnya kita untuk naik dari satu darjat ke satu darjat, untuk sampai ke hadrat Allah, hampir kepada Allah, dan boleh menghalang kita untuk masuk kata menjadi hamba Allah yang sejati, dan boleh melayakkan kita, na'udzubillah min zalik, mendapat azab Allah, dan sama ada dalam kubur ataupun lebih-lebih lagi dalam api neraka. Jadi dalil jantung yang zahir ni, iaitu anggota yang paling utama. Dalil mengatakan jantung yang zahir itu adalah anggota yang paling utama juga yang Allah jadikan dalam tubuh badan manusia. Seperti pada Nabi SAW sebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari rahimahullah ta'ala dan Imam Muslim rahimahullah ta'ala, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat jasadu kulluhu, ala wa hiya qalbu. Ala, ketahuilah, wa inna fil jasadi, sesungguhnya pada jasad kita, tubuh badan kita, di dalam tubuh badan kita ni, mudghatan, ada seketul daging yang bentuk dia seumpama macam jantung, macam jantung pisang. Seketul daging di dalam tubuh badan. Idza salahat salahal jasadu kulluhu, apabila elok daging ini ataupun tak berpenyakit, tak ada masalah pada daging ini, maka
eloklah seluruh jasad kita, tubuh badan kita. Wa iza fasadal jasadul kulluhu, dan apabila rosak, berpenyakit, bermasalah seketul daging, maka akan rosak ataupun bermasalah anggota-anggota badan yang lain. Ala ketahuilah wahiyya qalbu, sesungguhnya itu adalah qalbu ataupun jantung. Jadi jantung ni perlu kita ikhtiar jaga kesihatan. Sihat jantung kita, sihat tubuh badan, insya-Allah. Jadi dalil berkaitan dengan jantung yang batin tu juga merupakan anggota yang utama yang Allah jadikan dalam tubuh badan kita ni. Dalilnya seperti mana Nabi SAW sebutkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim rahimahullah taala daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Inna Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, la yanzuru, Allah tak perhati, Allah tak nilai, Allah tak melihat kepada ila suwarikum, akan rupa zahir kamu ataupun rupa paras kamu, rupa yang zahir, yang nampak. Allah tak perhati pada situ. Ataupun wa amwalikum, Allah tak perhati juga selain daripada rupa paras kamu, Allah tak perhati. Walau seelok mana sekalipun, walau sehebat mana rupa paras kamu sekalipun, Allah tak pandang. Dan juga wa amwalikum, Allah tak pandang pada harta benda kamu. Kamu kaya raya ke, kamu miskin ke, kamu ada harta ataupun tidak kamu ada, ataupun tidak kamu ada harta, Allah tak pandang, Allah tak nilai. Walakin, akan tetapi, yang zuru, Allah perhatikan ila qulubikum, Allah perhatikan kepada kulub kamu, jantung-jantung kamu yang batin, tempat perhatian Allah. Allah menilai di situ, kan? Barulah apabila elok di situ, baru Allah nilai. Yang kedua, wa a'malikum, baru Allah nilai, bagi pahala kepada amal-amal zahir kamu. Walau hebat macam mana amalan kamu, ilmu fiqh kamu, ibadat kamu, solat kamu, kaitan dengan ilmu fiqh ni hebat macam mana sekalipun, tetapi sekiranya Allah lihat di kulub kamu, di qalbi kamu itu berpenyakit, bermasalah, rupa-rupanya kamu beribadat yang cantik luaran ni, sumpah rupa-rupanya kamu beribadat kerana lain, bukan kerana aku, bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tapi bahkan kerana nak tunjuk pada orang, nak riak tu, nak ujub, nak sum'ah, nak takabur dan lain-lain penyakit. Disebabkan dia hasil daripada hati yang berpenyakit ni, maka amal kamu yang zahir, yang hebat macam mana sekalipun, yang sempurna macam mana sekalipun, ditolak oleh Allah. Tidak ada pahala di situ. Wallahi a'lam. Jadi tempat perhatian Allah itu pada jantung kamu ataupun kulub kamu. Maka penting sekali dikatakan, maka sebab itu para ulama mengatakan ilmu tasawuf merupakan ilmu yang terpenting daripada segala ilmu fardu ain dan segala-segala ilmu lain. Ilmu fardu ain tu ilmu fiqh, ilmu tauhid, dan adalah ilmu yang wajib kita belajar, termasuk ilmu tasawuf. Penting tiga-tiga, tuan. Tapi yang terpenting daripada ketiga-tiga tu adalah ilmu tasawuf. Ilmu tauhid untuk kita meluruskan tauhid i'tiqad kita, ilmu berkaitan pegangan hati kita, i'tiqad, ilmu bab ketuhanan, dan meluruskan mengikut i'tiqad ahli-sunnah wal jamaah, melibatkan i'tiqad kita kepada Allah. Apabila dah lurus i'tiqad kita tu, kita bertuhankan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak bertuhan kepada lain ataupun makhluk ataupun apa juga yang kita taat, bersih, mentauhidkan Allah semata-mata. Itu ilmu i'tiqad ataupun ilmu akidah. Apabila dah betul ilmu akidah ni, maka selagi mana ilmu akidah ni tak betul, maka tunjang agama dikatakan ilmu akidah. Apabila lurus ilmu akidah ni, maka mati kita mati dalam keadaan mentauhidkan Allah. Tapi tak cukup sekadar tu, kita kena beramal. Dan ilmu yang kita katakan ilmu yang wajib kita beramal. Untuk kita beramal ni, kita kena belajar ilmu fiqh. Kalau sekadar lurus tauhid tapi tidak ada amal pun tak guna, tuan. Boleh masuk neraka tu, tuan, kalau tak ada amal. Sebab amal ni perintah Allah. Jadi apabila kita beramal dengan belajar ilmu fiqh, tidak cukup dengan alim ataupun mahir dalam bab ilmu fiqh
selagi mana kita tidak balut akan amal-amal kita itu, kita hiasi amal-amal kita itu dengan ilmu tasawuf. Selagi mana ilmu tasawuf tidak ada di dalam amal kita, maka itu amal-amal kita yang kita buat walau banyak mana sekalipun tidak ada pahala di situ, tak dinilai dah. Maka sebab itu disebut ilmu tasawuf itu ada ilmu yang terpenting berbanding dengan ilmu-ilmu lain. Kalau kita nak mendalami pun ilmu tasawuf, ilmu fiqh tu sekadar, kalau kita belajar sekadar fardu ain pun dah cukup, dah cukup. Selebihnya kita kena mendalami ilmu tasawuf. Kata seorang guru, dia bercakap kepada anak murid dia lah. Dia kata kalau ketika kita belajar ni menjadi anak murid, kalau kita ada masalah, kita akan rujuk pada guru kita. Ataupun kalau kita ada perkara-perkara muskil, kita akan rujuk pada guru kita. Ataupun kita ada buat salah apa-apa, guru kita akan tegur kita. Tapi sekiranya kamu dah belajar, dah jadi guru, orang panggil ustaz, orang panggil tuan guru dan sebagainya, ada sekolah madrasah dan sebagainya, siapa nak jadi guru kita? Di sini penting ilmu tasawuf. Kalau tidak ada ilmu tasawuf dalam jiwa kita ni, saya tak ada orang boleh tegur kita. Sebab kita dah iktiraf diri kita guru, diri kita ni tok guru dan sebagainya, panggilan orang panggil tok syekh dan sebagainya. Jadi kalau ada orang tegur kita, kita akan kata siapa dia nak tegur aku? Dia tu belajar berapa lama kan? Ada doktor ke, ada PhD ke tak? Nak tegur siapa nak tegur aku? Aku ni guru. Sekiranya kita tidak ada ilmu tasawuf yang membalut akan amal kita tu, akan ilmu kita tu, maka kita akan jadi sombong, takabur je. Jadi kata guru ni, sekiranya kita dah mengajar, kita dah ada ilmu, kita dah mendidik orang, guru kita kena ada juga. Bukan maksudnya ketika kita belajar kita ada guru, bila kita dah habis belajar, kita keluar daripada sekolah, kita dah dapat CJ dan sebagainya, kita rasa kita dah tak ada guru sebab kita dah pandai. Salah. Jadi guru yang patut mengajar kita daripada sehinggalah akhir hayat kita adalah ilmu tasawuf. Jadi guru yang selalu kata poin kita gunakan sebagai pedoman bimbingan seumur hidup kita lah adalah ilmu tasawuf. Itu yang keempat lah. Yang kelima, qalbu yang batin ini adalah tempat ilham segala kebaikan dan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan termasuk juga ilham ni daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga ilham daripada para malaikat, ilham kebaikan. Jadi daripada muncul daripada hati yang bersih ni, daripada kulub ataupun qalbu yang bersih ni, jantung batin yang batin yang bersih, maka akan masuk ilham-ilham yang baik daripada para malaikat dan juga Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran surah An-Najm ayat 11, ma kadzaba fuadu ma ra'a, tidaklah menipu akan fuad kamu, hati yang batin, yang jantung yang batin itu, ma ra'a, apa yang dilihat. Jadi disebabkan hati kamu, disebabkan jantung kita yang bersih, yang suci daripada segala penyakit-penyakit hati, Allah akan tolong kita. Bila kita nak buat sesuatu, Allah akan gerakkan kita, sama ada perbuatan itu baik untuk kita buat ataupun tidak baik. Ada kata perbuatan tu baik kita buat, maka hati akan lapang, maka ada ilham, benda-benda yang kita buat ni adalah benda baik. Sekiranya benda tu benda-benda buruk kan, Allah akan taradudkan jantung kita tu. Maksudnya kita ya tak ya, nak buat ke tak, nak buat ke tak, macam tu Allah akan tolong. Jadi benda-benda macam tu kalau ada, tinggal. Itu benda tak elok tu. Seperti mana Nabi Adam AS pernah pesan, dan dia pesan pada kita lah, ketika aku nak makan buah khuldi tu, ketika itu hatiku taradud, ya nak makan ke tak, Allah larang. Tapi penasihat Iblis ni kata tak ada masalah, kita duduk dalam syurga, mana ada buah-buah yang dilarang dalam syurga ni. Kalau benda-benda dia dilarang, takkan Allah letak dalam syurga. Macam-macam lagi lah dia pengaruhi Adam. Jadi dia ketika dia nak makan tu, dia taradud, makan ke tak, nak makan ke tak. Tapi aku memilih menyalahi kata hati tu, menyalahi kata kulub tu, kata jantung aku makan juga. Kemudian aku diturunkan ke bumi. Jadi Allah murka di situ. Tadi Nabi Adam dah pesan pada kita, sekiranya hati ataupun kulub kita ni ada taradud, ada agak-agak, maka tinggalkan benda tu. Benda tu tak elok. Yang kelima, yang keenam, qalbu yang batin ini hanya boleh diisi satu bekas saja. Maksudnya bekas dia satu je.
yakni jika ia sudah diisi dengan segala sifat mahmudah ataupun sifat-sifat yang terpuji, maka segala sifat-sifat mazmumah yang keji tidak akan boleh masuk lagi. Maka sebab tu dia Syekh kitab ni dia datangkan 10 penyakit hati ni dulu untuk kita bersihkan. Bila dah kosong nanti baru dia datangkan 10 penyakit 10 sifat-sifat yang terpuji untuk kita isi. Begitulah sebaliknya, jika kalbu bersarang dengan sifat-sifat keji, maka sifat-sifat kepujian tidak akan boleh masuk. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 4. Ma ja'alahu li rajulin min qalbayni fi jawfi. Surah Al-Ahzab ayat 4. Ma ja'alahu, Allah tak jadikan li rajulin akan pada seorang lelaki termasuk perempuan. Bila Allah sebut lelaki dalam Quran, maksudnya termasuk perempuan. Perintah itu pada perempuan. Kalau Allah sebut wanita, itu perintah itu hanya untuk wanita saja. Jadi maja'alahu fi rajulin, Allah tidak jadikan pada hati seorang lelaki ataupun seorang manusia ini min qalbaini, pada hatinya dua qalbain, maksudnya dua qalbu, fi jawfi, pada rongga dalam perut itu, dalam badan itu. Allah tak jadikan dua hati ataupun dua jantung ataupun dua qalbu. Begitu juga dalam bab cinta ataupun kasih sayang. Jika ia cinta kepada dunia, pasti cintanya kepada akhirat tidak ada dalam kalbunya. Sebab kita ada satu je kalbu tu. Andai kata kita cinta kepada dunia, saya pasti kita tak akan cinta pada akhirat. Kita masing-masing boleh ukur tuan, tahap kecintaan kita pada dunia lebih ke, ataupun tahap cinta kita dalam kalbu kita ni tahap cinta kepada akhirat. Masing-masing boleh ukur. Begitulah sebaliknya. Kalau ada akhirat di dalam kalbu kita, maknanya saya dunia, cinta dunia tu takkan boleh masuk. Begitu juga jika ramai anak, pasti ada anaknya yang paling dia sayang. Antara ramai anak dia tak boleh sayang serentak. Sebab manusia ni ada satu jantung, satu kalbu je. Pasti ada dalam salah satu daripada ramai-ramai anak ni, anak yang dia paling sayang saja, mesti ada. Cuma jangan terlampau tertumpu kepadanya, kepada anak kita sayang tu, jangan kita terlampau tumpu sangat. Kita kena usaha juga untuk sama rata. Pada zahir lah. Tapi pada hakikat ni kita tak boleh nak sama rata kasih sayang ni, sehingga mengabaikan anak-anak yang lain. Jangan kita buat itu. Cubalah untuk menyamaratakan kasih sayang walaupun kita tidak mampu. Maka sebab itu dalam bab kasih sayang tidak wajib untuk sama rata atau adil. Allah letak di situ. Sebab Allah dah jadikan kita tak boleh sama rata. Jadi dalam bab adil, dalam bab kasih sayang tak wajib. Jadi kita kena usaha juga, usaha semampu kita. Tapi nak sama rata tu tak mungkin. Begitu juga bagi mereka yang ada lebih dari seorang isteri. Ni jenis isteri lebih daripada seorang. Sudah tentu ada isteri yang paling dia sayang, walaupun dia kata dia sangat sayang kepada semua isteri. Contoh, dia ada 4 orang isteri. Isteri pertama pun dia kata aku sayang sangat pada kamu. Dia pergi pada isteri kedua pun dia kata aku sayang sangat dengan kamu. Yang ketiga pun macam tu. Yang keempat pun dia kata aku sangat sayang, kau lah paling aku sayang. Antara 4 ni kau lah paling sayang. Jadi dalam bab kasih sayang ni, kita boleh, diharuskan kita untuk menipu di situ. Allah izinkan kita untuk menipu di situ, supaya nak jaga hati isteri yang lain, ataupun anak-anak kita nak jaga hati anak-anak yang lain. Tapi dalam bab kasih sayang ni tak mungkin kita boleh sama ratakan. Mesti dalam di kalangan 4 orang isteri tu, mesti ada yang paling kita sayang. Tak kisahlah sama ada yang paling muda ke, dan yang tengah-tengah ke, ataupun yang paling tua, kita pasti ada yang paling sayang. Begitu juga Nabi SAW, antara isteri-isteri dia yang 11 orang tu, Khadijah yang paling disayang sekali. Sehingga kan Khadijah ni dah wafat lama sekalipun Nabi masih menyebut-nyebut nama. Kalau Nabi sebut dia, kalau Nabi duduk di dalam rumah Sayyidatina Aisyah, Nabi kadang-kadang selalu menyebut kebaikan-kebaikan, cerita-cerita tentang Khadijah. Begitu juga isteri-isteri lain, Nabi masih menyebut-nyebut tentang Khadijah. Sebab Khadijah adalah isteri yang paling Nabi sayang, sebab dia selalu sebut. Maka di situ Nabi tidak wajib untuk menyamaratakan kasih sayang tak semua isteri ni. Tapi begitu juga dalam sistem giliran, Nabi tak wajib
untuk menggilirkan isteri dia. Adil dapat kita. Tapi bagi kita umat Nabi Muhammad wajib menggilir. Wajib sistem giliran sama rata tu wajib. Sebab kita boleh buat. Tapi dalam bab kasih sayang sama juga dengan Nabi, kita tak boleh nak sama rata. Jadi harus kita di situ boleh tipu isteri kita. Walaupun dia kurang kita sayang sikit lah. Kita ada yang paling kita sayang, tapi kita pergi kepada mana-mana isteri yang empat tu, kita sebut dia lah paling kita sayang. Boleh. Baik, itu yang ketujuh. Jantung yang batin ini juga Allah Subhanahu Wa Taala taruhkan ataupun letakkan sifat-sifat kepujian yang batin lainnya seperti iman. Bila dah bersih kalbu kita ni, maka Allah akan masukkan perkakas-perkakas yang batin. Antaranya iman ataupun kita sebut keyakinan, iktikad, kepercayaan dan ma'rifah. Lagi tinggi keyakinan iman kita kepada Allah, lagi tinggi kepercayaan, keyakinan, iktikad kita, iman kita kepada Allah, maka lagi tinggi ma'rifah. Begitu juga tawakal, redha, qanaah dan lain-lain. Sekiranya kalbunya sudah terisi dengan sifat-sifat kepujian. Yang ke-8, yang terakhir, sekiranya nafsu kita masih duduk pada tahap nafsu amarah ataupun lawamah ataupun nafsu mulhamah, maka nafsu ini yang duduk dalam kalbu ini akan berperang dengan berlawan dengan akal. Jadi selagi mana kita duduk, nafsu kita tu duduk di tahap 3 yang paling bawah tu, sama ada amarah yang paling dahsyat ataupun kurang sikit dahsyatnya, tapi masih dalam pengaruh ataupun kawalan nafsu jahat, nafsu lawamah ataupun mulhamah, selagi itu dia akan berperang dengan akal. Akal tu pun duduk di kalbu, nafsu pun duduk di kalbu. Tapi setiap kali kita nak buat sesuatu, dia akan berperang dengan akal. Sebab akal ni dia akan suruh benda-benda baik, sedangkan nafsu yang jahat ni dia nak suruh benda-benda jahat ni, dia berlawan. Jadi selagi mana kita duduk dalam 3 nafsu ni, yang jahat ni, bawah ni, selagi itu akan menang nafsu jahat ni. Nak buat kebaikan tak boleh, terhalang. Kalau buat kebaikan pun sekat jalan, dia tak boleh nak istiqamah. Jadi selagi mana kita duduk dalam 3 nafsu yang bawah, amarah, lawamah ataupun mulhamah ni, selagi itu menang dia, kalah akal. Jikalau nafsu kita masih duduk pada tahap 3 tahap nafsu yang jahat ni, maka hasutan hawa nafsu yang jahat ni akal kalahkan. Masa akan jahatnya akan dikalah oleh nafsu. Akal kita akan dikalah oleh nafsu. Kan? Andai kata kita duduk di tahap nafsu mutmainah dan ke atas, maka nafsu yang jahat ni tak boleh nak kawal kita lah. Sebab kita dah nafsu bernafsu dengan nafsu yang baik, nafsu dan redha Allah. Maka akal akan sentiasa dorong kita, ilham kita benda-benda kebaikan, maka kita boleh buat. Sama ada mutmainah, radiyah, mardiyah, maka akal akan berjaya dan menguasai nafsu. Allah Alam. Itu 8 perkara berkaitan dengan qalbu. Ingat tak? Semua sikit bagi habis yang qalbu tu, jantung. Itu kita berhenti kat surat 58. Dan ketahui olehmu bahawasanya segala kelakuan yang dicela itu ataupun yang kotor tu, nafsu, kelakuan yang kotor ataupun keji itu yang dicela itu banyak, amat banyak. Tetapi hamba ataupun pengarang kitab ni, Syekh Abdul Qadir kata, tetapi hamba sebutkan di sini 10 perkara pada 10 bab sahaja. 10 ni dikatakan induk ataupun ibu kepada segala sifat-sifat jahat. Kalau kita boleh buang 10 sifat-sifat ni yang jahat ni, maka sifat-sifat yang kecil-kecil yang jahat-jahat tu akan keluar sekali. Dikatakan induk ataupun ibu kepada segala sifat-sifat jahat. Jadi pengarang kita ni pecahkan kepada 10 bab. Kerana yang 10 ini asal bagi semua dan yang lain daripadanya, terjadi ia dengan yang 10 ini. Maksudnya 10 ni dikatakan ibu ataupun induk pada segala perangai yang jahat ni. Ada lagi kecil-kecil tu. Tapi sekiranya 10 ni berjaya kita keluar, singkirkan daripada kalbu kita ni, saya yang kecil-kecil tu pun akan ikut sekali keluar. Yang pertama, iaitu sangat loba atas makan, buruk makan.
banyak sangat makan. Yang kedua, sangat loba atas berkata-kata, banyak sangat cakap-cakap, benda-benda tak faedah cakap. Ada kata benda tu tak ada berdosa sekalipun, kita banyak bercakap, benda sia-sia, tak ada pahala sekalipun, banyak bercakap. Yang ketiga, sifat marah, sifat panas baran. Dia tak boleh kawal. Marah ni semua orang ada, tapi kita nak belajar kawal marah. Semua orang ada marah, tak ada orang yang tak boleh marah. Semua sama ada dia boleh kawal atau tak boleh kawal. Sebab tu Nabi kata orang yang paling kuat bukanlah orang yang boleh menjatuhkan lawan dia. Macam mana cara kita boleh tumpaskan lawan kita, sama ada dengan senjata ataupun dengan tangan kita, dengan kaki tu. Itu bukan hebat, itu bukan kuat kita. Tapi orang yang paling kuat ialah orang yang boleh tahan marah. Jadi kita nak belajar dalam ilmu tasawuf, nak kurangkan makan, nak kurangkan bercakap, nak kawal marah. Yang ketiga. Yang keempat, dengki, hasad. Bahasa Arab disebut hasad, kita orang Melayu sebut hasad, dengki. Dua-dua saya letak. Dengki maksudnya dia nak nikmat yang orang lain dapat, dia nak orang hilang nikmat tu daripada orang. Dia tak suka orang tu dapat nikmat, dapat kelebihan, dia nak hilangkan. Dengki. Dengki ni dan juga lain-lain, semua sifat-sifat ataupun penyakit hati ni boleh membatalkan pahala, termasuk dengki. Amal kita banyak sekalipun Allah boleh batalkan, padam pahala kita macam tu. Yang kelima, kikir atau kedekut. Kita nak buang sifat kedekut ni. Dan kasih akan harta, nak buang sifat kedekut. Dan kata apa, hati ataupun harta tu terikat dengan hati dalam kalbu kita yang batin. Lepaskan daripada ikatan, kita nak lepas supaya kita boleh infak, boleh keluarkan harta kita, tak ada sayang. Yang keenam, kasih akan kemegahan, suka famous ataupun glamour, suka sangat. Yang ketujuh, kasih akan dunia, cinta pada dunia. Yang ke-8, besar hati, takabur. Yang ke-9, ujub. Ujub ni nak tonjol diri. Ujub, dia nak tunjuk apa dia, riak nak tunjuk kebaikan dia. Ujub ni dia nak tunjuk kehebatan diri, dia nak tunjuk dia tu hebat. Sama ada, tak kira lah, sama ada perkataan dia, perbuatan dia, dari segi kelakuan dia, tunjuk ujub. Yang ke-10, riak, nak pamerkan kebaikan. Jadi ke-10 ni adalah ibu ataupun induk bagi segala penyakit-penyakit hati atau penyakit kalbu. Jadi kita bersihkan dia, saya yang kecil-kecil, penyakit-penyakit jahat atau penyakit-penyakit batin ni akan dikeluarkan sekali. Hendaklah bersungguh-sungguh engkau menghiasi jantung engkau ataupun bersihkan jantung engkau ni daripada sifat kecelaan. 10 sifat kecelaan. Nescaya ataupun pasti adalah engkau mendapat kemenangan dunia dan kemenangan di akhirat. Pasti. Dia kata hati kita ataupun kalbi kita ni, kalbu kita bersih daripada segala penyakit-penyakit karat yang bersarang dalam kalbu kita ni, yang batin. Dan saya kita akan menang, bukan sekadar di dunia, akan menang di akhirat. Kerana firman Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man zakkaha. Qad, demi sesungguhnya, pasti, aflahal, berjayalah, man zakkaha, mereka yang membersihkan dia, membersihkan kalbu yang batin. Sambungan tu ayat 10 tu kan, wa qad khaba man dassaha, maka demi sesungguhnya khaba, rugilah, celakalah orang-orang, man dassaha, mereka yang mengotorkan dia. Rugi di dunia mungkin tak nampak lagi, tapi di akhirat lebih-lebih lagi kita akan nampak. Sebab pahala kita tak ada, balik dalam keadaan bankrupt, muflis. Apabila dibuka catatan, dibuka, dibentang di hadapan kita buku catatan amal kita, saya kosong. Amal banyak tapi tak ada pahala. Rugi, na'udzubillah salim. Ini kita sungguh-sungguh sangat nak belajar ilmu tasawuf, nak bersihkan amal kita. Amal kita dah cantik dah banyak dah. Cantik dah kita duk buat ni, datang solat berjemaah, berzikir, sebagai baca Quran dan sebagainya. Tapi kita nak bersihkan, nak pastikan pahala yang kita buat tu kekal dengan kita, tak lari, tak dipadam oleh Allah. Artinya sesungguhnya dapat kemenangan mereka yang membereskan ataupun yang membersihkan jantungnya daripada kelakuan yang dilarang. Surah Syam 9. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tahuru syatrul iman,
At-tahur tu ataupun kebersihan tu. Kebersihan sama ada zahir ataupun batin kita tu. Satrul iman, separuh daripada iman. Bila separuh ni kita isi dengan kita dah bersihkan segala penyakit, maka masukkan sifat-sifat kepujian, maka separuh lagi masuk takwa dan lain-lain. Allah akan masukkan di situ. Sebab tu bekal yang kita nak bawa menghadap kepada Allah ni, dan Allah sebut watazawwadu, maka wajiblah kamu berbekal. Apa bekal yang kita nak bawa? Fa inna khairu dzati taqwa, sesungguhnya sebaik bekal yang kamu nak bawa menghadap aku ni adalah takwa kamu. Jadi takwa ni tak boleh nak kita nak dapat melainkan dengan bersih jantung kita, kalbu yang batin. Selagi mana jantung kita ataupun kalbu yang batin ni tak bersih, selagi itu takwa kita tak boleh capai. Takwa ni kalau kita terjemahnya taat pada segala perintah Allah, buat apa yang Allah perintah, tinggal Allah larang, itu takwa. Jadi kita nak buat apa yang Allah perintah dan tinggal apa yang Allah larang tu tak boleh melainkan dengan kita memang hati kita memang dah kalbu kita memang dah bersih, dah jadi orang yang taat kepada Allah, baru kita boleh buat. Baru kita boleh capai tingkat takwa. Kita tak boleh capai tingkat takwa tu dengan fiqh kita, dengan amal ibadat kita. Kita boleh capai tingkat takwa tu dengan mendalami ilmu tasawuf. Maksudnya kita balut amal ibadat kita tu dengan ilmu tasawuf, maka boleh sampai kepada tingkat takwa. Inna akramakum indallahi atqakum, semulia-mulia kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Lagi bertakwa kamu, lagi mulia kamu. Lagi bertakwa, lagi mulia. Bergantung kepada bersihnya jantung kamu yang batin. Memberi faham oleh ini hadis akan bahawasanya sempurna iman itu adalah ia dengan membersihkan jantung dari barang yang tiada kasih akan dia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak capai tingkat iman yang sempurna ni, tidak ada lain cara melainkan dengan bersihkan jantung yang batin. Baru kita akan capai kasih Allah tu. Kita boleh capai redha Allah. Selagi mana jantung kita tu yang batin tu kotor, jadi kita dikawal oleh nafsu. Jadi kita bukan bertuhan pada Allah dari situ. Kita buat apa benda pun bertuhan kepada ataupun mengikut perintah nafsu itu, syaitan. Jadi selagi mana kita jantung kita batin ni kotor, dikawal oleh nafsu, selagi itu mudah kerja syaitan. Amat mudah iblis syaitan ni nak kawal kita, cukup mudah. Sebab dia ada rangkaian dia dalam jiwa kita ni, dia ada rangkaian nafsu jahat. Apabila nafsu jahat ni dah tak ada, kita dah hilang kan? Kita dah duduk pada nafsu yang diredai, yang taat hanya kepada Allah, syaitan tak boleh nak kuasai kita. Sebab tu bila iblis minta izin kepada Allah untuk sesatkan anak-anak Adam, nak masukkan anak-anak Adam seberapa ramai ke dalam neraka ikut dia tu, kan disebut di hadapan Allah, aku akan datang kepada dia daripada hadapan dia, daripada belakang dia, daripada kiri kanan, macam-macam cara. Tapi Allah kata silakan, melainkan illa ibadallah mukhlasin. Kamu boleh kuasai semua ikut kemampuan kamu lah, tapi melainkan hamba-hambaku yang ikhlas. Ikhlas di sini khalis, bersih jiwa dia, jantung dia daripada nafsu-nafsu yang jahat. Maksudnya hamba-hamba Allah yang duduk dalam keadaan nafsu yang terdidik, mutmainnah ke atas ni, dalam keadaan taat kepada Allah ni, saya nafsu dan syaitan iblis tak boleh kuasai kita. Selagi mana kita duduk di dalam nafsu yang tiga terbawah tu, selagi itu iblis, syaitan boleh kuasai kita. Dan menghiasi dengan kelakuan yang kasih ia akan dia. Jadi kita kena perintah Allah, Allah perintah kita untuk bersihkan hati kita, buang sifat-sifat keji, dan Allah perintah kita masukkan sifat-sifat terpuji. Maka membersihkan itu setengah daripada iman. Jadi kewajipan. Jadi kita usaha bersungguh-sungguh untuk bersihkan jantung kita ni yang batin ni, kan ada tanda-tanda iman, kita ada iman. Jadi orang-orang yang tak peduli, walaupun dia tahu ilmu tasawuf ini ataupun ilmu-ilmu fardu ain yang lain wajib, sekalipun dia tak peduli. Tak peduli itu tanda iman, dia boleh nipis sangat tu. Mungkin juga senipis boleh bawang, bila-bila masa juga boleh dicabut. Auzubillah.
Jadi kita yang usaha bersungguh-sungguh ni untuk bersihkan jantung kita ni, untuk masukkan perkara-perkara ataupun sifat-sifat terpuji, ada tanda iman di situ. Serta menghiasinya itu setengah daripada iman. Dan perhimpunan keduanya, itu iman, kita bersihkan, buang sifat-sifat keji, lepas tu kita masukkan sifat-sifat yang terpuji itu. Perhimpunan keduanya itu adalah iman yang sempurna. Jadi akan lahir iman yang sempurna, InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita akan masuk nanti pada bab yang pertama, pada menyatakan syarhut ta'am, buruk makan ataupun jahat makan, sangat loba atas makanan, banyak sangat makan. Kita kena latih itu dalam sekurang-kurangnya kita kena latih satu hari kita kena makan banyak sekali pun sekali. Contoh kita makan nasi sekali cukup satu hari. Dekat awal lah sekali makan. Lain-lain tu kalau nak makan, kalau nak kata lapar sangat pun ambil makan roti, minum air tu. Kita jangan jadikan kadang kita terkeluar daripada orang kata pun ahli ibadat, orang yang nak balik kepada Allah ni. Kita satu hari akan balik kepada Allah ni, bukan mati ni. Dunia ni bukan tempat tinggal kita, bukan tempat untuk kita bersedap-sedap. Kita nak makan berapa banyak, nak ambil nikmat di akhirat dalam surga. Di dunia ni tempat mujahadah. Jadi kalau kita lemah sekalipun, kita kena latih diri kita juga kurangkan makan. Sekurang-kurangnya makan yang berat, nasi tu, beratlah nasi tu, satu hari sekali. Kalau kita selama ni pagi makan yang berat, tengah hari makan berat, petang makan berat, malam makan berat, potong jadi satu. Lain semua ringan-ringan, makan roti ataupun minum air sahaja. Baik. Ya.